Sudah menjadi kebiasaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, untuk pengumuman penerbangan bergema di segenap ruang legar. Pengumuman yang didengari kali ini adalah untuk penerbangan K1245 ke Johor Bahru yang akan berlepas tidak lama lagi. Dengan senyuman nipis yang hampir tidak kelihatan, saya secara mekanikal mengimbas pas masuk penumpang terakhir. Sebaik sahaja pintu pesawat ditutup, saya menghela nafas lega. Satu lagi, penerbangan telah diuruskan dengan selamat. Nama saya Siti Aisyah. Umur saya 32 tahun, seorang kaki tangan perkhidmatan darat di lapangan terbang. Dahulu, saya pernah menjadi seorang pramugari yang menjelajah angkasa yang asing. Tetapi 7 tahun yang lalu, saya sendiri yang mematahkan sayap saya. Saya memilih kerja di darat yang lebih stabil. Demi menjaga keluarga kecil saya dengan lebih sempurna, menyokong kerjaya suami, dan merawat ibu mentua yang uzur. Ibu mentua saya, Puan Zainab, sudah beberapa tahun terlantar sakit, 7 tahun. Bukan masa yang lama, tetapi cukup untuk menghakis segala impian zaman bujang saya. Cukup untuk mengubah seorang gadis yang ceria dan cintakan kehidupan menjadi seorang wanita yang hanya tahu tentang kerja, rumah, anak, dan ibu mentua. Saya menganggap pengorbanan saya ini berbaloi. Saya percaya saya sedang membina sebuah keluarga yang kukuh, menjadi tulang belakang yang kuat agar suami saya, Raslan, dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada kerjayanya. Raslan adalah seorang ketua pasukan jualan di sebuah syarikat perdagangan multinasional terkemuka di negara ini. Jawatan yang menjadi idaman ramai. Setiap kali dia dinaikkan pangkat, setiap kali dia berjaya memeterai kontrak besar, saya turut berasa gembira dan bangga seolah-olah itu kejayaan saya sendiri. Anak kami, Dennis, kini berusia 5 tahun. Anak yang cerdik dan comel itu adalah pengikat kasih kami suami istri dan sumber kebahagiaan saya yang tidak terhingga. Kehidupan berjalan dengan tenang, tetapi pada masa yang sama sangat membosankan. Sehinggalah petang yang menentukan itu tiba. Aisyah, mari sini sekejap. Suara itu milik Kak Fatimah, rakan sepasukan saya. Walaupun dia seorang yang suka mengambil tahu, hatinya baik. Dia melambai-lambai memanggil saya dari sudut bilik rehat. Wajahnya kelihatan serba salah dan segan. Ada apa, Kak? Tanya saya, tanpa berhenti menyusun timbunan dokumen di tangan. Kak Fatimah teragak-agak seketika sebelum menghulurkan telepon pintarnya kepada saya. Ini, suami kau kan? Skrin telepon itu memaparkan sekeping gambar yang agak jelas. Jantung saya terasa seperti gugur ke perut. Lelaki di dalam gambar itu, dengan susuk tubuh yang biasa saya lihat dan senyuman mesra yang saya kenali, tidak syak lagi, adalah suami saya, Raslan. Dia sedang berdiri di sebuah bar mewah di sebuah hotel di tepi pantai, dengan sebelah tangan memeluk pinggang seorang wanita muda yang jelita. Wanita itu menyandarkan kepalanya mesra di bahunya, tersenyum semanis madu. Latar belakang gambar itu adalah laut biru, pokok kelapa, dan cahaya matahari keemasan yang memukau. Langkawi. Saya terus mengenali pemandangan itu. Tapi, dia kata, ada urusan kerja di Johor Bahru. Suara saya menjadi serak dan kering, tekak terasa perit. Kak Fatimah memandang saya dengan wajah bersalah. Maaf Aisyah, anak saudara akak kerja di hotel tuh. Dia hantar gambar nih sebab rasa macam kenal, nak tanya akak. Kak Fatimah tidak perlu menghabiskan ayatnya. Semuanya sudah terlalu jelas. Razlan telah menipu saya. Tiada sebarang urusan kerja di Johor Bahru. Dia sedang berseronok bercuti dengan wanita lain yang jauh lebih muda dan cantik daripada saya. Gambar itu umpama pisau yang menusuk tepat ke jantung saya. Sakitnya hingga sukar untuk bernafas. 7 tahun perkawinan. Adakah ini balasan untuk pengorbanan dan kesetiaan saya selama 7 tahun? Penipuan yang tidak tahu malu? Saya coba bertenang, mengucapkan terima kasih kepada Kak Fatimah, lalu berjalan terhuyung-hayang kembali ke tempat duduk saya. Pikiran saya kosong dan bingung. Saya coba mengingati tanda-tanda aneh kebelakangan ini. Panggilan telepon yang dijawabnya tergesa-gesa di balkoni. Sikapnya yang cepat marah,
Tanpa sebab, setiap kali saya bertanya kemana dia pergi atau apa yang dia buat. Pengeluaran uang dari akaun bersama kami yang tidak dapat dijelaskan. Saya telah menipu diri sendiri selama ini. Saya bersungguh-sungguh meyakinkan diri bahwa semua itu karena dia sibuk, karena tekanan kerja. Tetapi tidak. Semuanya hanyalah alasan untuk menutup kebenaran yang dahsyat ini. Dia ada perempuan lain. Selama 7 tahun ini, saya hidup dalam sebuah pementasan drama yang diarahkannya. Saya adalah istri yang setia, menantu yang berbakti, dan ibu yang mengorbankan segalanya untuk anak. Manakala dia, suami yang berjaya dan anak yang taat. Tetapi di belakang saya, dia adalah seorang penipu dan pengkhianat. Senyumannya, kata-kata cinta yang dibisikkannya, belayan mesranya, semuanya palsu. Saya duduk kaku di tengah-tengah kebisingan lapangan terbang. Tetapi di telinga saya hanya kedengaran bunyi jantung saya yang hancur berkecai. Air mata panas dan masin mengalir di pipi. Betapa bodoh dan malangnya nasib saya. Dunia yang saya bina dengan sepenuh hati, kini runtuh di depan mata. Tanpa sadar, saya memandu pulang ke rumah. Jalan yang biasa saya lalui setiap hari terasa begitu asing hari ini. Rumah yang kami diami bersama, yang saya anggap sebagai surga saya, kini kelihatan seperti sangkar emas yang dingin. Sebaik melangkah masuk, suasana sunyi yang menyesakkan menyelubungi saya. Hanya bunyi detik jam di dinding dan dengkuran kasar ibu mentua dari dalam bilik yang memecah kesunyian itu. Ibu mentua saya, Puan Zainab, terlantar di katil sejak diserang stroke 3 tahun lalu. Namun, penyakit itu sedikit pun tidak mengurangkan sikapnya yang keras dan angkuh. Sejak dari sihat lagi, dia tidak pernah menyukai saya. Dia sentiasa beranggapan bahwa saya, seorang gadis dari kampung, tidak setaraf dengan anak lelakinya yang disanjung tinggi. Dia sering mengkritik saya tidak pandai mengurus rumah, tidak mesra, dan tidak segera memberikannya cucu lelaki. Walaupun selepas saya melahirkan Dennis, dia masih tidak berpuas hati dan sentiasa membandingkan saya dengan orang lain. Sejak dia jatuh sakit, semua urusan penjagaannya, dari makan minum hingga membersihkan najis, saya yang uruskan. Razlan sibuk, manakala abang ipar dan keluarganya hanya datang menjenguk seketika sebelum menghilangkan diri. Namun begitu, dia tidak pernah sekalipun memandang saya dengan baik. Dia menganggap penjagaan saya sebagai satu kewajiban dan tanggung jawab. Setiap kali ada yang tidak kena di hatinya, dia akan menjerit, memaki, malah pernah melemparkan barang ke arah saya. Saya menahan segalanya dengan sabar, menganggap itu adalah dugaan sebagai seorang menantu, karena dia adalah ibu kepada suami saya. Hari ini, kesabaran saya sudah sampai ke penghujungnya. Saya tidak tahan lagi. Saya masuk ke bilik, meletakkan beg tangan, dan coba bersuara seperti biasa. "Mak, Aisyah dah balik." "Mak nak makan bubur?" Puan Zainab menjeling saya. Sudut bibirnya yang herot akibat stroke ternaik sinis. "Baru nak balik? Aku ingat kau dah merayap dengan jantan mana. Sengaja nak biarkan aku nih mati kelaparan kan?" Kata-katanya yang tajam itu semakin melukakan hati saya yang sudah sedia terluka. Saya menggenggam penumbuk, kuku mencengkam tapak tangan. Selalunya saya hanya diam, tetapi tidak hari ini. "Apa mak cakap macam ni? Aisyah bukan pergi bermain, Aisyah pergi kerja. Duit gaji Aisyah tu jugalah yang guna untuk belanja rumah ni, beli ubat makan." Puan Zainab terkejut dengan bantahan saya. Matanya terbeliak. "Amboy, dah pandai melawan sekarang. Sebab kau dapat gaji seciput tuh, kau dah berani nak kurang ajar dengan aku. Kalau bukan sebab anak aku, kau tuh dah lama merempat tepi jalan. Sedar diri tuh sikit." Saya tidak lagi menjawab. Saya terus keluar dari biliknya. Saya tidak mau bertengkar dengan orang sakit, tetapi kemarahan di dada saya sudah hampir meletup. Saya masuk ke bilik tidur kami, menghempas pintu sekuat hati, dan menangis tersak-esak. Saya menangisi kebodohan saya, menangisi zaman muda saya yang terkubur, menangisi pengkhianatan suami yang saya cintai sepenuh hati, dan menangisi kekejaman ibu mentua yang saya jaga dengan sabar. Dalam keadaan terdesak, saya mencari satu-satunya talian hayat. Dengan tangan yang terketar-ketar,
Saya mendail nomor telepon emak saya. Emak saya tinggal di kampung. Selama ini, saya hanya menganggap emak seperti wanita Melayu lain, seorang yang lembut dan penuh kesabaran. "Hilo, Aisyah, ada apa nak?" Suara emak yang mesra kedengaran di hujung talian. Mendengar suara emak, segala kesedihan dan penderitaan yang saya pendam selama ini melimpah keluar. Saya tidak dapat menahannya lagi. "Mak, mak." Saya hanya mampu memanggil nama emak sebelum tersak-esak. "Aisyah, kenapa nih nak? Kenapa menangis nih?" "Razlan, buat apa kat kau?" Suara emak bertukar cemas. Saya menarik nafas dalam-dalam dan dengan suara yang tersekat-sekat, saya menceritakan segalanya kepada emak. Tentang gambar itu, tentang penipuan Razlan, tentang kekejaman Puan Zainab, dan tentang kesakitan dan keputusasaan yang saya rasakan. Saya bercerita dalam tangisan yang tidak berhenti. Di hujung talian, emak hanya diam mendengar. Dia tidak memotong percakapan saya, tidak memberi kata-kata pujukan yang hambar. Dia hanya menunggu sehingga saya selesai meluahkan segala-galanya. Apabila tangisan saya reda dan suara saya menjadi serak, barulah emak bersuara dengan tenang. Suaranya tidak lagi cemas seperti tadi. Sebaliknya, ia kedengaran luar biasa tenang dan tegas. "Sudah, jangan menangis lagi nak. Air mata takkan selesaikan masalah. Sekarang, dengar cakap mak baik-baik." Saya terseduh-seduh sambil menumpukan perhatian. "Pertama, mulai sekarang, kau kena berlakon macam tak ada apa-apa yang berlaku. Anggap kau tak pernah nampak gambar tuh. Layan Razlan dengan mak dia macam biasa. Boleh? Boleh. Tapi susah, mak. Susah pun kena buat. Ini yang paling penting. Kedua, esok mak akan uruskan kerja-kerja di kampung dan datang ke KL. Mak akan tolong jaga mentua kau. Jadi kau boleh rehat sikit." "Betul ke, mak?" "Tapi." "Tak ada tapi-tapi." Emak memotong. "Dan yang ketiga, ini yang paling mustahak. Mak dengan kau akan ajar suami pengkhianat dan mentua celupar kau tuh satu pengajaran yang mereka takkan lupa seumur hidup. Semua yang jadi hak kau, termasuk Danish, mak akan pastikan kau dapat balik. Kau percaya mak kan?" Saya tergama mendengar perubahan emak. Mana perginya emak saya yang lembut dan penyabar itu? Wanita di hujung talian ini seperti orang yang berbeza sama sekali, seorang yang bijak, tajam pemikirannya, dan sangat tegas. Dalam keadaan yang amat terdesak ini, kata-kata emak umpama pelampung penyelamat, saya tiada pilihan lain selain mempercayainya. "Ya mak, Aisyah percaya mak." "Bagus, kalau macam tuh buat apa yang mak suruh? Selebihnya serahkan pada mak." Selepas meletakkan telepon, saya duduk termenung di atas katil. Air mata sudah kering, tetapi kesakitan masih terasa. Namun, perasaan putus asa telah digantikan dengan sesuatu yang lain. Penantian. Menantikan kedatangan emak, menantikan rancangan kami. Rancangan untuk membalas dendam. 2 hari kemudian, emak tiba di Kuala Lumpur. Dia hanya membawa sebuah beg pakaian kecil. Melihat susuk tubuhnya yang tegap, rambutnya yang beruban disanggul kemas, dan yang paling penting, matanya yang bersinar penuh keyakinan, hati saya berasa anehnya tenang. Emak tidak menangis atau memaki hamun menantunya seperti ibu-ibu lain, dia sangat tenang. Selepas memberi salam ringkas kepada Puan Zainab yang jelas menunjukkan rasa tidak senangnya dengan kehadiran besan kampung, emak menarik saya masuk ke bilik dan mengunci pintu. Kemudian, dia membuka beg pakaiannya. Di dalamnya, selain beberapa helai pakaian, terdapat beberapa barang yang membuatkan saya terkejut. Sebuah kamera digital yang sangat kecil, beberapa peranti yang kelihatan seperti perakam suara, dan sebuah file dokumen yang tebal. "Ini semua persiapan mak," kata emak dengan suara yang perlahan tetapi jelas. Emak menunjukkan kamera itu kepada saya. "Ini kamera tersembunyi. Pasang di tempat yang paling tak nampak di ruang tamu dan bilik Puan Zainab. Ia akan rakam semua suara dan video. Kita perlukan bukti bagaimana dia layan kau." Seterusnya, Imak mengeluarkan file dokumen itu. Apabila dia menyelak helaian demi helaian, dunia saya sekali lagi terasa terbalik.
Ia adalah gambar-gambar Raslan bersama beberapa orang wanita yang berbeza, bukan hanya seorang, sejak beberapa tahun yang lalu. Ada yang kelihatan seperti pelajar university, ada juga yang nampak sophisticated dan bergaya. Mereka makan bersama, menonton wayang bersama, malah keluar masuk hotel. Mak, macam mana Mak dapat semua nih? Terkejut kan? Emak memandang tepat ke mata saya. Mak dah lama syak si Raslan tuh, gerak hati seorang ibu selalunya betul. Setahun lepas, Mak upah orang untuk siasat dia. Mak tak beritahu kau, sebab tak nak kau sakit hati. Lagipun, masa tuh bukti kita belum cukup kuat untuk jatuhkan dia. Dengan tangan yang menggeletar, saya mengambil gambar-gambar itu. Hati saya terasa bagai disiat-siat. Dia bukan baru curang, tetapi telah lama menipu saya secara terancang. Saya telah hidup bersama seekor syaitan bertopengkan manusia. Ini bukan semua, sambung emak dengan suara yang dingin. Dia menunjuk ke arah beberapa helaian di dalam file itu. Ia adalah salinan penyata transaksi akaun bank. Ini bahagian yang paling teruk. Dalam 2 tahun kebelakangan nih, Raslan senyap-senyap keluarkan duit dari akaun simpanan bersama kita, jumlahnya hampir 300.000, dia pindahkan ke akaun pribadi dia. Lepas tuh, dia guna duit tuh untuk beli sebuah kondominium mewah di Monkiara, dan bagi salah seorang perempuan tuh tinggal di situ. Saya terasa dunia berpusing. Rm 300.000, duit yang kami kumpul sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Saya berkorban, saya bekerja keras. Saya tidak pernah membeli barang mahal untuk diri sendiri. Semuanya demi keluarga dan masa depan Danish. Tetapi dia, dengan kejamnya, mengambil semua itu dan menghabiskannya untuk berfoya-foya dengan perempuan lain. Kesakitan saya kini bertukar menjadi kemarahan yang meluap-luap. Tak guna punya jantan. Saya nak pergi serang dia sekarang juga. Saya mengetap gigi. Sabar. Emak memegang tangan saya. Kalau kau mengamuk sekarang, kau akan rosakkan segalanya. Jangan bertindak ikut perasaan. Raslan tuh licik dan penuh perhitungan. Kalau kau buat bising sekarang, dia akan menafikannya. Atau mungkin akan salahkan kau pula. Bila semua harta dah dipindahkan, kau akan keluar dari mahkamah dengan tangan kosong. Emak memandang saya dengan tajam. Sekarang, kita kena bertindak bijak. Ma ada rancangan yang terperinci. Kita bukan setakat nak bercerai. Kita akan jatuhkan maruah dia di mata masyarakat dan buat dia bayar setiap perbuatan dia pada kau. Langkah demi langkah, emak mula menjelaskan rancangannya dengan jelas dan tenang. Langkah pertama adalah mengumpul lebih banyak bukti penganiayaan mental oleh Raslan dan bagaimana Puan Zainab bersubahat dengannya. Langkah kedua, dan yang paling kejam, adalah menggunakan Puan Zainab sebagai alat. Kita akan malukan perempuan tua tu di khalayak ramai, kata emak tanpa teragak-agak. Kita akan adakan satu pementasan drama, supaya seluruh dunia nampak wajah sebenar anak lelaki yang kononnya berbakti dan ibu mentua yang dihormati itu. Opini awam adalah senjata yang sangat kuat, nak. Bila imeh dia dah hancur, kerjayanya pun akan hancur. Saya tergamam mendengar rancangan emak. Memalukan orang tua di jalanan? Tidakkah itu terlalu kejam? Tetapi, bayangan Raslan memeluk wanita muda itu, bayangan uang hasil titik peluh saya dihamburkan begitu sahaja, kembali bermain di pikiran. Sisa-sisa belas kasihan dalam diri saya lenyap ditelan api kebencian. Dia dan ibunya telah berlaku lebih kejam kepada saya. Mereka tidak layak dikasihani. Aisyah akan buat macam mana mak suruh, kata saya dengan tegas. Saya akan buat dia menyesal. Emak mengangguk, kelihatan puas. Bagus, anak ma. Mulai saat ini, kau bukan lagi istri yang lemah. Kau adalah seorang ibu yang berjuang untuk anak, maruah, dan masa depan kau. Jadilah kuat. Malam itu, saya baring di sebelah emak tetapi tidak dapat melelapkan mata. Rancangan emak terus berlegar-legar di kepala saya. Peperangan akan bermula tidak lama lagi. Peperangan tanpa kompromi. Dan saya, yang dahulunya mangsa, kini bersedia untuk menjadi seorang pejuang. Keesokan paginya, saya mula melaksanakan langkah pertama rancangan emak. Saya perlu membuat kehadiran emak di rumah ini nampak wajar dan semula jadi.
supaya Razlan dan ibunya tidak mengesyaki apa-apa. Semasa Razlan bersiap untuk ke tempat kerja, saya dengan berhati-hati memulakan bicara. Abang, saya sengaja menggunakan suara yang perlahan dan teragak-agak. Aisyah rasa tak sedap badanlah kebelakangan nih. Mungkin sebab banyak kerja. Nak jaga mak sorang-sorang pun rasa penat. Apa kata kita panggil Mak Aisyah dari kampung datang sini beberapa hari? Boleh Aisyah luangkan masa dengan dia, dan dia boleh tolong jagakan Mak sekali. Abang rasa macam mana? Razlan, yang sedang membetulkan tali lehernya, berpaling sambil mengerutkan dahi. Dia meneliti saya dari atas ke bawah. Saya coba sedaya upaya untuk kelihatan letih dan kasihan. Mungkin karena wajah saya memang kelihatan pucat, atau mungkin ada sebab lain. Dia terus mengangguk. Oke juga tuh. Baguslah kalau mak mentua datang. Awak pun kurang penat. Dan saya pun jimat duit. Tak payah upah penjaga. Kata-kata terakhirnya itu bagai pisau yang menusuk jantung saya. Di matanya, emak saya tidak ubah seperti seorang penjaga percuma. Saya menundukkan kepala untuk menyembunyikan pandangan benci saya, tetapi dalam hati, saya menambah satu lagi perkara dalam senarai hutangnya. Maka, emak saya secara rasminya tinggal bersama kami. Razlan langsung tidak mengesyaki apa-apa, malah kelihatan gembira karena beban menjaga ibunya yang tua kini berkurangan. Dia langsung tidak tahu bahwa kehadiran emak saya adalah permulaan kepada kejatuhannya. Sejak hari pertama, emak terus memulakan tugasnya. Dia berlakon sebagai seorang wanita kampung yang naif, pendiam, dan hanya tahu membuat kerja. Semasa Razlan tiada di rumah, emak dengan cekap memasang 2 buah kamera tersembunyi yang dibawanya. Satu disembunyikan di belakang pasu bunga di sudut ruang tamu, menghadap tepat ke sofa tempat Puan Zainab selalu duduk menonton TV. Satu lagi dipasang dengan bijak di atas almari pakaian di dalam bilik Puan Zainab, membolehkan rakaman dari sudut tinggi. Semuanya dilakukan dengan sempurna tanpa meninggalkan sebarang kesan. Selepas kedatangan emak, hidup saya terasa lebih lapang. Emak mengambil alih tugas menjaga Puan Zainab. Dia memasak bubur yang berkhasiat dan dengan sabar menyuap Puan Zainab sudu demi sudu. Dia membersihkan bilik sehingga kemas dan wangi. Setiap petang, emak akan mengurut lengan dan kaki Puan Zainab. Emak melakukan semua itu dengan senyap dan penuh dedikasi. Berbeza sekali dengan sikap Puan Zainab yang tajam dan cerewet. Dan seperti yang dijangka oleh emak, Puan Zainab langsung tidak menghargai penjagaan emak, malah dia menjadi semakin angkuh dan ganas. Mungkin dia menganggap emak saya, sama seperti saya, adalah orang yang patut menurut perintahnya. Hoi, besan, bubur hari ini tawar macam air. Kau nak bunuh aku ke? Puan Zainab menepis mangkuk bubur yang dimasak emak berjam-jam. Bubur panas itu tumpah ke lantai. Sebahagiannya terkena tangan emak. Emak hanya diam, membersihkan tumpahan itu dengan kain buruk, kemudian kembali ke dapur untuk memasak bubur yang lain. Jalan tuh kenapa macam kura-kura? Cepatlah sikit datang papa aku ke tandas. Kalau tak, aku berak dalam seluar nih. Baju nih kenapa warna gelap sangat? Bawa sial. Kau nak aku cepat mati ke? Pergi tukar baju lain sekarang. Setiap jeritan dan perbuatan kasar Puan Zainab direkam tanpa terkecuali oleh kamera. Apabila Razlan pulang ke rumah, dia akan kembali berlakon sebagai ibu yang manja, mengadu bahwa emak tidak menjaganya dengan baik, dan mengatakan bahwa dia lebih suka dijaga oleh menantunya. Razlan, seperti biasa, hanya mempercayai kata-kata ibunya. Dia akan memarahi saya. Awak nih, cobalah cakap dengan mak awak tuh sikit. Mak saya nih tak habis-habis mengadu. Kalau nak panggil orang tolong, carilah yang cekap sikit. Mak mentua tuh dah tua, lembab, macam mana nak jaga orang sakit? Saya hanya menunduk dan menjawab, yalah, yalah. Tetapi dalam hati, saya mentertawakannya. Teruskanlah bercakap, teruskanlah berlakon. Setiap kata-kata dan perbuatan kamu semua sedang menjadi bukti yang akan menjerat kamu sendiri. Setiap kali dimarahi oleh Puan Zainab, emak akan menarik saya ke bilik dan menunjukkan rekaman video yang baru sahaja direkam. Nampak? Ini yang kita perlukan. Biarkan perempuan tuh tunjukkan belang dia. Lagi jahat dan kejam dia,
Lagi berjayalah drama kita nanti. Melihat Emak menganalisis video itu dengan tenang, saya berasa kagum dan sedikit gerun. Emak mengira setiap langkah dengan begitu teliti. Dia seperti seorang jenderal yang sedang mengatur strategi di medan perang, dan saya adalah bidak catur yang penting di atas papan itu. Papan catur di mana kemenangan mesti menjadi milik kami. Sementara Emak menumpukan perhatian untuk mengumpul bukti daripada Puan Zainab, tugas saya adalah mencari kelemahan Razlan. Rancangan ini memerlukan kesabaran dan kemahiran berlakon yang tinggi. Setiap hari, saya terus melakonkan watak istri yang letih tetapi taat. Saya tidak lagi bertanya kemana dia pergi atau apa yang dia buat. Saya tidak lagi secara terang-terangan memeriksa teleponnya. Sebaliknya, saya menunggu peluang. Peluang itu tiba pada suatu malam hujung minggu. Razlan pulang dalam keadaan mabuk teruk selepas minum bersama klien. Dia menghempaskan badannya ke atas katil dan terus tertidur mati. Teleponnya tercampak ke sisi, jantung saya berdegup kencang. Inilah masanya. Saya perlahan-lahan mengambil telepon itu. Tangan saya menggeletar semasa menekan kata laluan. Nasib baik, dia masih menggunakan tarikh lahir saya sebagai kata laluan. Satu tabiat yang ironis dan menyakitkan. Skrin telepon itu menyala, dan dunia lain Razlan terbentang di depan mata saya. Di dalam galeri gambar, bukan sahaja ada gambar di Langkawi yang ditunjukkan oleh Kak Fatimah. Terdapat beratus-ratus gambar lain. Razlan dan kekasihnya yang bernama Isabella itu ada di mana-mana. Di restoran mewah di Kuala Lumpur, di atas kapal layar di Teluk Datai, di resort di Pulau Tioman, mereka berpelukan, berciuman, dan ketawa gembira. Terdapat juga gambar yang diambil di dalam bilik hotel dengan cadar putih dan lampu kuning yang romantik. Mereka kelihatan seperti pasangan kekasih yang sangat bahagia. Kesakitan kembali mencengkam dada saya, tajam dan pedih. Saya menarik nafas dalam-dalam, mengesat air mata, dan terus mencari bukti. Dalam aplikasi WhatsApp, saya menemui perbualan antara Razlan dan Isabella. Mereka memanggil satu sama lain sayang. Mereka menceritakan aktiviti harian mereka, merancang percutian seterusnya. Dan mereka bercakap tentang saya. Mereka memanggil saya perempuan tua tuh, mesin beranak, dan beban di rumah. Sayang, sabar sikit dia lagi dengan perempuan tuh ya. Bila proyek syarikat dah stabil, abang akan terus ceraikan dia. Lepas itu kita boleh hidup bersama dengan bahagia. Message itu daripada Isabella. Abang tahu. Abang akan balas semua pengorbanan sayang. Razlan membalas dengan emoji hati. Saya membaca sambil merasakan tangan dan kaki saya menjadi lemah. Dia bukan sekadar curang, tetapi telah lama merancang untuk meninggalkan saya. Tetapi apa yang lebih mengejutkan saya adalah bukti keuangan. Dalam email dan message, saya menemui tempahan tiket penerbangan, resit pembayaran untuk beg tangan berjenama, jam tangan, barang kemas, dan yang paling teruk, rekod pemindahan uang. Beratus-ratus ribu ringgit telah dipindahkan dari akaun Razlan ke akaun Isabella dengan nota duit belanja daripada abang untuk sayang. Darah saya terasa beku. Itu duit saya, duit hasil titik pelu saya. Saya gunakan duit itu untuk membayar bil elektrik dan air, yuran sekolah anak, dan kos perubatan ibu mentua. Tetapi dia menggunakan duit itu untuk menanggung kekasihnya. Bukan itu sahaja. Saya menemui sesuatu yang lebih menakutkan dalam sejarah carian internetnya. Peguam syariah terbaik untuk kes perceraian, cara pembahagian harta sepencarian tanpa rugi, cara dapatkan hak penjagaan anak walaupun suami curang. Dia sudah bersedia untuk perbicaraan di mahkamah. Dia merancang untuk merampas segala-galanya daripada saya, dari harta hingga ke anak kesayangan saya. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya menggunakan telepon saya untuk mengambil gambar setiap skrin. Sekeping gambar, sebaris message, satu rekod pemindahan. Saya menghantar semuanya ke akaun email rahasia yang telah saya cipta. Ini akan menjadi senjata paling kuat saya di mahkamah. Apabila saya meletakkan kembali telepon itu ke tempatnya,
Hari sudah mulai terang. Saya memandang lelaki yang tidur nyenyak di sebelah saya. Wajahnya ketika tidur kelihatan begitu tenang dan polos, tetapi saya tahu, di sebalik topeng itu, bersembunyi seekor syaitan. Syaitan yang egois, licik, dan kejam. Cinta saya padanya telah mati, sepenuhnya. Kini, yang tinggal di hati saya hanyalah kebencian dan tekad untuk membuatnya membayar segalanya. Saya senyap-senyap keluar dari bilik dan pergi ke bilik Emak. Emak belum tidur, dia sedang menunggu saya. Tanpa berkata apa-apa, saya menunjukkan kepadanya apa yang baru saya temui. Emak menelitinya satu persatu. Wajahnya tidak menunjukkan sebarang emosi, tetapi matanya berkilau dengan cahaya yang dingin. Bagus, kata Emak. Bukti hampir lengkap. Masanya hampir tiba untuk kita lancarkan serangan terakhir. Nah, masanya sudah tiba. Emak mengumumkan pada suatu petang, selepas kami meneliti semula semua bukti yang telah dikumpulkan. Suaranya tenang, tetapi penuh dengan keyakinan. Dan kekuatan itu membuatkan saya merasakan semangat yang sama bangkit dalam diri saya. Esok, kita akan mulakan pementasan kita. Sepanjang petang itu, Emak sibuk membuat panggilan telepon. Saya tidak tahu dengan siapa dia bercakap, tetapi saya terdengar nama-nama wartawan dan pempengaruh media sosial disebut. Emak saya, yang saya sangka hanya menghabiskan hidupnya di dapur, rupa-rupanya mempunyai rangkaian kenalan yang tidak pernah saya bayangkan. Dia sedang menggunakan segala-galanya untuk menyediakan pentas terbesar bagi anak perempuannya. Keesokan harinya, kami memilih hari hujung minggu, selepas Raslan awal-awal lagi keluar rumah dengan alasan ada mesyuarat penting dengan klien. Saya tahu siapa klien itu sebenarnya. Emak dan saya memulakan persiapan. Kami memilih pakaian yang paling lusuh dan menyedihkan untuk Puan Zainab. Saya berasa sedikit bersalah, tetapi Emak memandang saya dengan tajam. Jangan lupa, mereka layan kau lebih teruk dari ini. Rasa kasihan sekarang sama macam bunuh diri. Emak menghulurkan sebotol kecil obat titis mata. Guna bila perlu. Tapi Mak percaya, air mata kau nanti adalah air mata yang sebenar. Kami menolak Puan Zainab ke atas kerusi roda, berbohong bahwa kami mahu membawanya berjalan-jalan mengambil angin. Dia kelihatan tidak gembira, tetapi tidak membantah. Mungkin dia juga bosan terperap di dalam rumah terlalu lama. Emak menempah sebuah taksi yang lebih besar. Kami terus menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, Bukit Bintang. Tempat itu sesak dengan orang ramai pada hujung minggu. Apabila taksi berhenti, jantung saya mula berdegup kencang. Saya takut dengan pandangan orang ramai, takut saya tidak cukup berani untuk melakonkan watak saya dengan sempurna. Emak menggenggam tangan saya dengan erat. Kehangatan dan keyakinan daripadanya mengalir ke dalam diri saya. Jangan takut, Nak. Fikirkan Danish. Fikirkan masa depan kau dan anak kau. Kau sedang melakukan perkara yang betul. Kami menolak kerusi roda Puan Zainab ke tempat yang paling strategik di laluan pejalan kaki. Emak berundur, bergaul dengan orang ramai, dan bersedia untuk merakam video dari jauh. Kini, pentas ini adalah milik saya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya membiarkan segala kesedihan dan penderitaan yang terpendam selama ini meluap keluar. Obat titis mata Emak tidak diperlukan, air mata panas mula mengalir di pipi saya. Saya terduduk di sebelah kerusi roda, menekuk muka, dan mula menangis. Mula-mula hanya esakan, tetapi lama-kelamaan ia menjadi raungan yang menyayat hati dan penuh putus asa. Orang ramai mula memberi perhatian. Beberapa orang yang ingin tahu berhenti. Adik, kenapa nih? Ada apa-apa yang boleh dibantu? Tanya seorang wanita pertengahan umur. Saya mengangkat wajah yang basah dengan air mata dan memulakan lakonan saya. Suara saya terketar-ketar dan tersekat-sekat. Tolong Makcik, tolonglah kami. Suami saya dah buang kami. Saya mula merintih. Saya menceritakan bagaimana saya terpaksa mengorbankan kerjaya untuk menjaga ibu mentua yang sakit. Saya menceritakan bagaimana suami saya, seorang pengurus yang berjaya, telah curang
dan memberikan semua uang kepada kekasihnya. Saya menceritakan bagaimana dia tidak pernah menjenguk ibunya yang sakit dan meletakkan semua beban di bahu saya. Saya menceritakan kepayahan saya, kesusahan saya, bagaimana saya terpaksa mengikat perut karena tidak mempunyai uang walaupun untuk membeli obat ibu mentua. Dia dah tinggalkan kami sebab perempuan muda yang cantik. Dia kata mak dia nih beban. Dia suruh saya buang mak dia tepi jalan kalau tak mampu jaga. Apa saya nak buat sekarang? Saya pun perempuan, saya pun nak disayangi. Kenapa nasib saya malang macam ni? Saya meraung dan merayu dengan penuh kesedihan. Setiap perkataan yang saya ucapkan adalah sebahagian daripada kebenaran, dicampur dengan kesakitan dan kemarahan saya. Ini bukan lakonan, saya hanya meluahkan segala yang telah saya lalui. Kisah saya menyentuh hati orang ramai, semakin ramai orang mengerumuni kami. Bunyi bisikan dan desas-desus semakin kuat. Telepon pintar diangkat, dihalakan ke arah saya dan Puan Zainab. Tirai pementasan telah dibuka secara rasmi. Puan Zainab pada mulanya bingung, tidak tahu apa yang sedang berlaku. Apabila dia mendengar rintihan saya dan melihat orang ramai mengelilinginya, dia sadar bahwa dia kini menjadi pusat perhatian. Daripada berdiam diri, sifat angkuh dan kasarnya kembali muncul. Dia menyangka saya sedang memburuk-burukan anak kesayangannya. Kau diam boleh tak? Jerit Puan Zainab. Mulutnya yang herot kelihatan lebih bengis. Dasar perempuan tak guna. Suka hati kau jenak fitnah suami kau. Anak aku tuh baik, berjaya. Tak mungkin dia buang mak dia sendiri. Orang ramai yang tadinya bersimpati kini terdiam seketika, sebelum kembali riuh. Kata-kata Puan Zainab itu ibarat menyiram minyak ke dalam api. Seorang lelaki berusia berkata, "Macik, menantu Macik tengah susah macam ni, kenapa Macik maki dia lagi? Sekurang-kurangnya dia masih jaga Macik." Puan Zainab menjeling lelaki itu. "Kau siapa nak masuk campur? Dia jaga aku tuh memang tanggung jawab dia. Kalau bukan sebab anak aku, dia dah lama mati kebulur. Anak aku tuh hebat, sebab tuh perempuan lain nakat dia. Rezeki dialah tuh. Dia yang tak pandai jaga laki, ada hati nak merengek." "Ya Allah, dengarlah apa mentua ni cakap," jerit seorang wanita muda. "Bukan setakat sokong anak dia curang. Siap cakap tuh rezeki menantu, tak boleh percaya betul." Kata-kata bodoh Puan Zainab telah mendedahkan segalanya. Tanpa sadar, dia telah mengesahkan bahwa cerita saya adalah benar. Pandangan orang ramai yang tadinya ragu-ragu dan bersimpati kini bertukar menjadi kemarahan. Maki hamun mula kedengaran. "Macam mana acuan, macam tulah kuihnya. Anak jantan tak guna, makpulak syaitan. Kesiannya menantu dia. Macam duduk dalam neraka. Rakam. Kasih viral satu Malaysia muka keluarga ni. Biar semua orang tahu perangai sebenar mereka." Telepon pintar dihalakan ke arah kami seperti muncung senapang. Lampu kilat tidak henti-henti berkelip. Puan Zainab semakin berang, menjerit dan memaki hamun dengan kata-kata yang paling kesat. Dia memaki saya, memaki orang ramai, malah memaki keluarga saya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya menjadikan image-nya dan image Razlan semakin busuk. Saya terus melakonkan watak saya. Saya hanya duduk di situ, menangis dengan lemah dan menyedihkan. Saya biarkan kemarahan orang ramai dan kebodohan Puan Zainab melakukan tugas mereka. Dari jauh, Emak merakam segala-galanya, bukan sekadar merakam. Dia segera menghantar video panas itu kepada rakan-rakannya di media. Dalam masa beberapa menit sahaja, pementasan kami tidak lagi terlihat di sudut jalan ini. Ia mula muncul di komuniti dalam talian dan portal berita dengan tajuk-tajuk yang sensasi. Video tular. Menantu dakwa dianiaya. Dipaksa jaga mentua lumpuh seorang diri, selepas suami kurang. Anak saya kurang itu rezeki dia. Kenyataan biadab ibu mentua, setus kemarahan netizen. Suami tak guna, mentua dari neraka trending di Twitter, waya penggurus syarikat terkemuka tersebar. Video itu tersebar dengan pantas seperti api. Dalam masa sejam sahaja, ia telah dikongsi beribu kali dan menerima puluhan ribu komen.
Wajah saya, wajah Puan Zainab, dan gambar Raslan yang cepat sahaja ditemui oleh netizen tersebar di mana-mana. Raslan, pengurus yang berjaya, dalam sekelip mata menjadi suami sampah yang dikecam dan dikutuk oleh seluruh masyarakat. Apabila emak merasakan semuanya telah mencapai kemuncaknya, dia memberi isyarat. Saya memapah Puan Zainab, yang sudah keletihan menjerit, menahan taksi lain dan segera meninggalkan pentas itu. Di dalam kereta, melihat orang ramai yang masih berdebat dan cahaya telepon pintar yang tidak padam, saya tahu kami telah berjaya. Tsunami media telah bermula, dan ia akan melenyapkan segala yang dimiliki oleh Raslan. Tsunami media melanda Raslan lebih cepat daripada yang saya jangkakan. Ketika itu, dia sedang berada di ruang istirahat perniagaan di lapangan terbang, bersedia untuk urusan kerja seterusnya ke Pulau Pinang bersama kekasihnya. Dia mungkin sedang menikmati kopinya sambil melayari telepon pintar dengan santai, membayangkan percutian yang akan datang. Kemudian, dia ternampak. Seorang rakannya menghantar pautan berita beserta message. "Lan, ini bukan bini kau ke? Apa hal nih?" Saya dapat membayangkan riak wajah Raslan ketika itu. Wajah santainya berubah menjadi terkejut, kemudian pucat, dan akhirnya merah padam menahan marah. Dia melihat gambar saya yang sedang meraung, gambar ibunya di atas kerusi roda, dan wajahnya sendiri yang sedang dimalukan di serata tempat. Dia membaca komen-komen yang mengutuk dan memakinya, serta keluarganya. Percutian itu dibatalkan serta-merta. Raslan meluru keluar dari lapangan terbang, menahan taksi, dan memecut pulang ke rumah seperti orang gila. Dia tidak menelepon saya, walau sekali. Dia mahu bersemuka. Ketika Raslan menghempas pintu dan meluru masuk ke dalam rumah, saya dan emak sedang tenang minum teh di ruang tamu. Puan Zainab telah diberi obat penenang dan sedang tidur di dalam biliknya. Sebaik sahaja melihat saya, Raslan mengaum seperti binatang yang cedera. "Siti Aisyah, apa kau udah buat?" Dia meluru ke arah saya dan mengangkat tangannya seolah-olah mau menampar. Emak bingkas bangun dan berdiri di hadapan saya. "Sabar Raslan, kalau nak cakap, cakap elok-elok. Jangan nak naik tangan. Tepilah macik, ini hal kami suami istri." Raslan menolak emak, tetapi nasib baik emak dapat mengimbangi badannya. Dengan mata yang merah karena marah, dia menuding tepat ke muka saya. "Apa yang kau nak, ha? Kau nak hancurkan aku kan? Kenapa kau buat kerja gila nih?" Saya berlakon mengikut skrip yang telah diajar oleh emak. Saya mengerekotkan badan, berpura-pura sangat ketakutan. Saya cuma bawa mak keluar jalan-jalan. Orang nampak saya menangis. Mereka tanya, saya cuma cakap benda yang betul. "Benda betul?" Raslan ketawa sinis. "Yang betulnya kau sengaja malukan aku. Malukan satu keluarga nih. Tengok, satu dunia kutuk aku. Kerjaya aku, maruah aku, semua hancur sebab kau. Bukan saya sengaja. Abang yang curang, abang yang tinggalkan kami. Itu bukan benda betul ke?" Saya berkata dengan suara yang perlahan sambil tersesak-esak. Air mata kembali mengalir. Raslan terdiam. Dia tidak dapat menafikan kebenaran itu. Ketika itu, kedengaran bunyi dari bilik Puan Zainab. Mungkin dia terjaga karena bunyi pertengkaran kami. Dia menolak sendiri kerusi rodanya keluar ke ruang tamu. Melihat Raslan, dia mula menangis dan mengadu seolah-olah bertemu penyelamat. "Raslan, kau dah balik. Tolonglah Mak Lan. Bini kau ni dah bawa mak ke tengah jalan. Malukan mak depan orang ramai. Perempuan ular ni memang nak bunuh kita anak beranak." Raslan berpaling kepada ibunya. Kemarahannya kembali memuncak. Mak boleh tak jangan cakap benda bodoh macam tu lagi? Kalau bukan sebab mulut mak yang celupar tu, benda ni takkan jadi seteruk nih. Siapa suruh mak pergi canang depan orang ramai? Yang mak sokong anak mak curang." Puan Zainab tergamam, tidak menyangka akan dimarahi oleh anaknya. Mak cuma nak pertahankan kau. Kau kan anak mak, mestilah mak sokong kau. Pertahankan apa? Mak dah bunuh saya. Sekarang apa nak jadi? Syarikat mesti dah tahu, saya akan dipecat, saya akan hilang segala-galanya. Semua ni salah mak. Dimarahi dengan teruk oleh anaknya.
Puan Zainab juga naik berang. "Amboy, kau nak salahkan aku pulak. Dasar anak tak kenang budi, siapa yang tolong kau simpan semua rahasia kau? Dulu, siapa yang tolong selesaikan hal si Suraya tuh? Kalau bukan sebab Mak, kau dah lama masuk penjara. Ada hati nak salahkan aku." "Cukuplah, Mak," jerit Raslan dengan wajah terkejut. Perbualan yang singkat, tetapi tegang itu dirakam sepenuhnya oleh perakam suara kecil yang telah diletakkan oleh Emak di atas meja kopi sejak tadi. "Suraya, istri pertama, Raslan. Apa yang telah terjadi kepadanya?" Kata-kata Puan Zainab telah membongkar satu rahasia yang lebih dahsyat daripada sekadar curang. Emak dan saya saling berpandangan. Kami telah memperoleh bukti yang lebih berharga daripada emas. Raslan dan ibunya, dalam kemarahan mereka, telah menggali kubur mereka sendiri. Raslan sadar dia telah terlepas cakap. Dia tidak lagi bertengkar dengan ibunya dan coba melepaskan geramnya kepada saya, tetapi tidak berhasil. Saya hanya menangis dan Emak sentiasa menghalang. Akhirnya, dia menumbuk dinding sekali dengan kuat sebelum masuk ke bilik tidur dan menghempas pintu. Malam itu, seluruh rumah diselubungi ketegangan dan kesunyian yang menyesakkan. Tetapi, di dalam bilik kami, satu percikan harapan baru sedang menyala. Kami kini memegang katruf terakhir untuk menamatkan riwayat Raslan. Gelombang media sosial hanyalah permulaan. Serangan sebenar, serangan yang akan memusnahkan sumber pendapatan Raslan, dilancarkan oleh saya dan Emak pada keesokan paginya. Kami tidak memberinya masa untuk bertindak balas. Emak, yang penuh dengan pengalaman hidup, dengan teliti menulis sepucuk surat tanpa nama. Surat itu tidak menggunakan kata-kata kesat atau berniat jahat, sebaliknya ditulis dengan nada yang sangat objektif dan sopan, seolah-olah daripada pihak ketiga yang marah dengan insiden tersebut. Surat itu dihantar ke email resmi pihak pengurusan atasan dan Jabatan Sumber Manusia Syarikat tempat Raslan bekerja. Kandungan surat itu menceritakan secara terperinci insiden di Bukit Bintang, menekankan bagaimana Raslan, sebagai seorang ketua pasukan jualan yang mewakili imej syarikat, telah melakukan perbuatan tidak bermoral dan melanggar etika kekeluargaan. Tetapi bukan itu sahaja. Emak dengan bijak melampirkan bukti-bukti paling kuat yang kami ada. Gambar-gambar mesra Raslan dan Isabella disusun mengikut kronologi, menunjukkan hubungan sulit mereka telah berlarutan lama. Terdapat juga resit dan penyata pemindahan bank yang menunjukkan perbelanjaan besar untuk kekasihnya. Pukulan mautnya adalah ini. Imak menandakan dengan warna merah perbelanjaan yang dibuat oleh Raslan menggunakan alasan perbelanjaan syarikat untuk meraihkan klien atau perjalanan kerja, tetapi sebenarnya digunakan untuk menanggung kekasihnya. Dia telah menyalahgunakan kuasanya untuk menggelapkan uang syarikat secara halus. Surat itu diakhiri dengan soalan yang penuh makna. Adakah seorang pengurus yang mempunyai masalah moral, tidak jujur, dan terpalit dengan skandal pribadi seperti ini, layak untuk mewakili imej dan kepentingan sebuah syarikat gergasi? Kami menghantar email itu dari sebuah kafe siber untuk mengelakkan jejak. Sejurus selepas itu, telepon Raslan mula berdering tanpa henti. Dia berkurung di dalam bilik. Saya dapat mendengar suaranya yang cemas, coba memberi penjelasan dan alasan semasa bercakap di telepon. Tetapi semuanya sudah terlambat. Menjelang petang, satu memo dalaman dikeluarkan oleh Syarikat Raslan. Dia digantung kerja selama-lamanya, sementara siasatan dijalankan. Imejnya sebagai seorang pengurus yang cekap dan berpotensi cerah, yang dibinanya selama ini, hancur sama sekali. Pada masa yang sama, kekasihnya Isabella juga mula merasai padahnya. Gambar dan maklumat pribadinya digali dan disebarkan tanpa belas kasihan oleh netizen. Dia dicop sebagai perampas dan perosak rumah tangga. Akun media sosialnya dibanjiri dengan cacian dan makian. Tekanan daripada orang ramai, keluarga, dan rakan-rakan akhirnya membuatnya tidak tahan. Petang itu, Isabella menelepon Raslan. Saya sengaja lalu di hadapan pintu biliknya dan terdengar perbualan mereka. "Abang, kita putus.
Suara Isabella kedengaran sebak di hujung talian. Saya dah tak tahan. Semua ini salah, Abang. Hidup saya hancur sebab Abang. Semua orang pandang saya macam penjenayah. Isabella, sabar. Dengar cakap Abang dulu, Abang akan selesaikan semua nih. Raslan coba memujuk. Selesaikan? Selesaikan apa? Abang pun tak boleh selamatkan diri sendiri. Kena gantung kerja. Duit tak ada. Maruah dah hilang. Saya tak nak ada apa-apa kaitan lagi dengan orang macam Abang. Jangan cari saya lagi. Isabella terus meletakkan telepon. Raslan terdiam. Hampa. Saya mendengar dia menghentak meja dan memaki Hamun dengan geram. Kekasih yang disanjungnya, wanita yang ingin dibina masa depan bersamanya, telah meninggalkannya sebaik sahaja dia ditimpa kesusahan. Itulah harga sebuah pengkhianatan. Saya kembali ke bilik dan menceritakannya kepada Emak. Emak hanya tersenyum sinis. Cinta yang dibina atas penipuan dan uang akan berakhir dengan pengkhianatan dan perhitungan. Biarkan mereka saling memusnahkan. Malam semakin larut. Tetapi ribut di dalam rumah ini baru sahaja bermula. Raslan telah kehilangan kerjaya dan kekasihnya. Kini, yang tinggal hanyalah kebencian dan dia pasti akan mencari jalan untuk membalas dendam. Kami perlu bersedia untuk pertempuran seterusnya. Kehilangan segala-galanya dalam masa beberapa hari telah mengubah Raslan menjadi seperti binatang liar. Dia tidak lagi menjaga penampilannya yang kemas dan tenang. Dia melepaskan semua kemarahan dan kegagalannya kepada saya. Semua ini salah kau. Kau udah hancurkan hidup aku. Dia akan mengaum setiap kali kami bertembung. Kau ingat kau udah menang. Aku takkan biarkan kau hidup senang. Dia tidak lagi berani mengangkat tangan kepada saya. Mungkin karena takutkan Emak atau takut saya akan mendapat lebih banyak bukti. Sebaliknya, dia menyeksa dan mengganggu saya dengan kata-kata. Dia memanggil saya perempuan jahat. Perempuan tidak mengenang budi. Dia menyumpah bahwa saya tidak akan pernah bahagia. Tetapi kami telah menjangkakan semua ini. Emak menasihati saya untuk berdiam diri sepenuhnya. Jangan melawan, jangan bertengkar. Kesunyian saya membuatnya semakin marah. Dan apabila dia tidak dapat berbuat apa-apa kepada saya, dia menggunakan cara yang paling hina. Pada suatu pagi, ketika saya sedang bersiap untuk ke tempat kerja, 2 orang anggota polis berpakaian seragam muncul di hadapan rumah kami. Mereka memberitahu bahwa mereka menerima laporan daripada orang awam yang mendakwa saya telah menganiaya dan menyeksa ibu mentua saya yang tua dan sakit. Pelapor itu tidak lain dan tidak bukan adalah Raslan. Saya terdiam. Saya tidak percaya dia boleh menjadi begitu tidak tahu malu. Dialah yang mengabaikan ibunya sendiri. Kini dia coba menuduh saya pula. Raslan berdiri di belakang 2 anggota polis itu, memandang saya dengan pandangan kemenangan. Dia menyangka dia telah memerangkap saya. Dia mahu menggunakan undang-undang untuk membalas dendam dan mencemarkan nama baik saya. Tetapi dia silap. Emak dan saya telah bersedia untuk situasi ini. Masuklah, Tuan Polis, kata Emak dengan tenang. Kami bersedia untuk memberi kerjasama sepenuhnya bagi membersihkan keadaan. Apabila anggota polis itu duduk, Emak mula memberi penjelasan. Dia langsung tidak cemas. Dia mengeluarkan tabletnya dan memainkan video-video yang telah direkam oleh kamera tersembunyi. Tuan-tuan, ini adalah bukti bagaimana anak saya menjaga ibu mentuanya. Dan bagaimana Puan Zainab bertindak balas. Skrin itu memaparkan video yang jelas. Babak saya dengan sabar menyuap Puan Zainab sudu demi sudu, sementara dia tidak henti-henti memaki Hamun. Babak saya membersihkan makanan yang sengaja ditumpahkannya. Babak emak saya mengurutnya sementara dia tidak henti-henti menyindir. Anggota polis itu menggelengkan kepala melihat video tersebut. Ini bukan semua, sambung Emak. Encik Raslan mendakwa anak saya telah memukul ibunya. Kalau begitu, sila tonton video ini. Emak memainkan video yang lain. Ia menunjukkan Puan Zainab coba mencapai alat kawalan jauh di atas meja, lalu hilang imbangan dan terjatuh dari kerusi rodanya. Ketika itu, saya yang berada di dapur terus berlari keluar dan tergesa-gesa memapahnya. Tiada sesiapa di dalam bilik itu,
dan dia terjatuh dengan sendirinya. Wajah Razlan berubah menjadi pucat lesi. Dia tergagap-gagap. Tak mungkin. Dia dah edit video tuh. Dia perangkap saya. Salah seorang anggota polis itu berpaling kepada Razlan dan berkata dengan tegas, "Encik Razlan, kami akan hantar video ini untuk dianalisis. Tetapi berdasarkan apa yang kami lihat, laporan Encik langsung tidak berasas. Membuat tuduhan palsu terhadap orang lain adalah satu kesalahan. Sila fikirkan semula tindakan Anda." Dua anggota polis itu beredar, meninggalkan Razlan berdiri termangu-mangu di tengah-tengah rumah. Rancangan membalas dendamnya gagal dengan teruk. Bukan sahaja tidak dapat mencederakan saya, malah dia telah menjadikan dirinya sebagai seorang penuduh yang keji. Malam itu, dia tidak lagi menjerit. Dia minum seorang diri dalam kegelapan. Sifat agresifnya telah bertukar menjadi perasaan gagal dan putus asa. Dia telah tewas dengan penuh aib. Tetapi peperangan belum berakhir. Masih ada rahasia terakhir, kebenaran dahsyat yang akan kami dedahkan tidak lama lagi. Selepas percobaannya untuk membuat tuduhan palsu gagal, Razlan menjadi lebih berbahaya. Dia tidak lagi menjerit, tetapi kesunyiannya lebih menakutkan. Dia memandang saya dan Emak dengan pandangan penuh kebencian, seolah-olah mahu menelan kami hidup-hidup. Beberapa kali dia pulang dalam keadaan mabuk, memecahkan barang-barang di dalam rumah sambil menggumamkan kata-kata ugutan. Merasakan keadaan semakin meruncing, Emak dan saya, bersama peguam, memfailkan permohonan perintah perlindungan kecemasan di mahkamah. Permohonan itu disertakan dengan rekaman audio pertengkaran Razlan dengan Emak, gambar perabot yang pecah, dan kenyataan bersumpah saya mengenai ugutannya. Mahkamah dengan pantas meluluskan permohonan itu. Razlan dilarang mendekati saya, anak saya, dan rumah kami dalam radius 100 meter. Pada masa yang sama, untuk menghalangnya daripada terus memindahkan harta, peguam saya memohon perintah pembekuan ke atas semua aset atas nama Razlan, yaitu akaun bank dan hartanah, sehingga perceraian kami selesai. Razlan menerima surat perintah mahkamah di rumah. Dia membacanya, wajahnya menjadi pucat dan tangannya menggeletar. Dia telah dihalau dari rumahnya sendiri dan semua akses keuangannya telah disekat. Dia benar-benar telah sampai ke jalan buntu. Ketika Razlan senyap-senyap mengemas pakaiannya untuk pergi, dia tidak memandang saya, tetapi saya dapat merasakan kebencian yang melampau dalam pandangannya. Apabila pintu dihempas kuat, barulah saya dapat menghela nafas lega. Akhirnya, kami berdua mendapat sedikit ketenangan, tetapi baru sahaja saya menyangka dapat berehat seketika. Satu panggilan telepon yang tidak dijangka telah menarik saya ke dalam ribut yang lebih besar. "Halo, boleh saya bercakap dengan Puan Aisyah?" Suara seorang wanita muda yang kedengaran biasa menyapa di hujung talian. "Ya, saya. Siapa nih?" "Saya Isabella." "Isabella?" Kekasih Razlan. Jantung saya terasa gugur. Kenapa dia menelepon saya? Mahu mengejek? Mencabar? Ada apa awak telepon saya? Suara saya dingin seperti ais. Tolong jangan letak telepon." Suara Isabella menjadi cemas. "Saya telepon bukan nak bergaduh. Saya nak tolong akak. Saya ada sesuatu yang saya rasa akak perlukan." Saya diam. Berasa ragu-ragu. Isabella menyambung dengan suara yang terketar-ketar. "Abang Razlan. Dia tuh syaitan. Bodohnya saya sebab percayakan dia. Lepas akak dedahkan semua. Dia datang cari saya, ugut saya, minta duit. Dia kata, kalau saya tak ikut cakap dia takkan lepaskan saya. Saya takut sangat, Kak." Isabella mula menangis. Masa kami bergaduh, dia terlepas cakap. Dia cerita benda yang sangat mengerikan. Pasal istri pertama dia, arwah Kak Suraya. Nama Suraya disebut sekali lagi. Kali ini bukan dari mulut Puan Zainab, tetapi dari mulut kekasih Razlan. "Cerita apa?" tanya saya. Merasakan jantung saya berdegup kencang. Dia cakap, "Kematian Kak Suraya bukan sebab kemalangan alahan ubat.
Dia cakap dia yang rancang. Kak Suraya pun macam akak sekarang. Dah tahu dia curang dan minta cerai. Sebab takut hilang harta dan maruah. Dia dengan liciknya bunuh arwah. Seluruh badan saya terasa sejuk. Kata-kata Puan Zainab yang terlepas itu adalah benar. Raslan bukan sekadar seorang suami curang atau kaki pukul. Dia seorang pembunuh. Macam mana saya nak percaya cakap awak? Saya coba bertenang. Saya ada bukti, kata Isabella serta-merta. Masa dia mabuk, dia cerita semua pada saya. Dia cakap dia tukar ubat penenang Kak Suraya dengan ubat yang boleh cetuskan kejutan anafilaksis yang membawa maut. Tapi dia tak tahu yang ada CCTV dipasang di koridor hospital hari itu. Dia dah berjaya dapatkan rekaman itu dan hapuskannya. Tapi saya senyap-senyap buat satu salinan untuk keselamatan diri. Saya akan hantar pada Aka. Saya cuma minta satu perkara je, Kak. Nanti di mahkamah. Tolong jangan susahkan saya. Saya pun mangsa penipuan dia. Sejurus selepas panggilan itu, Isabella menghantar file video itu kepada saya melalui email. Saya dan Emak dengan tangan yang terketar-ketar membukanya. Videonya kabur dan tiada suara, tetapi kandungannya cukup untuk membuatkan sesiapa sahaja meremang. Ia adalah image Raslan, menyelinap masuk ke dalam bilik Wat Suraya pada waktu tengah malam. Dia memerhati sekeliling, kemudian dengan pantas mengeluarkan picagari dari poketnya dan menyuntikkan sesuatu ke dalam beg Ivy istrinya. Selepas itu, dia beredar dengan tenang seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Beberapa jam kemudian, penggera dari monitor jantung Suraya berbunyi dan juru rawat bergegas masuk. Semuanya terlalu jelas. Ini bukan lagi bukti curang, ini bukti pembunuhan. Saya dan Emak duduk tergamam di dalam bilik. Kebencian dalam diri saya kini bertukar menjadi ketakutan dan rasa jijik. Saya telah hidup bersama seorang pembunuh berdarah sejuk selama 7 tahun. "Mak, apa kita nak buat sekarang?" tanya saya dengan gemetar. Emak, selepas terkejut seketika, kembali tenang seperti biasa. Dia menggenggam tangan saya dengan erat, pandangannya tegas. "Jangan takut, nak. Keadilan akan ditegakkan. Syaitan tuh mesti bayar harga untuk jenayah dia. Esok, kita bawa benda nih kepada peguam. Kes perceraian nih bukan lagi sekadar perceraian." Akhirnya, hari perbicaraan terakhir kes perceraian kami tiba. Suasana di dalam mahkamah tegang dan menyesakkan. Saya duduk di kerusi plaintiff. Di sebelah saya adalah emak dan peguam saya, Encik Hisham. Seorang lelaki pertengahan umur yang tenang, tetapi matanya tajam. Di seberang, Raslan duduk dengan keadaan yang kurus dan tidak terurus. Dengan mata yang cengkung, dia memandang saya dengan penuh kebencian. Di sebelahnya duduk seorang peguam muda yang kelihatan yakin. Perbicaraan dimulakan. Pihak Raslan memulakan hujah mereka. Peguamnya coba menggambarkan saya sebagai seorang isteri yang cemburu buta, yang mereka-reka cerita untuk memfitnah suami dan merampas hartanya. Dia mendakwa bukti curang itu hanyalah salah faham, dan Raslan hanya menjalinkan hubungan sosial dengan rakan sekerja. Yang Arif, anak guam saya, Encik Raslan, adalah seorang suami dan bapa yang sangat penyayang, serta anak yang berbakti. Namun disebabkan tekanan kerja, kadangkala dia terabai tanggung jawabnya di rumah. Puan Siti Aisyah bukannya coba memahami dan berkongsi beban, sebaliknya menaruh syak wasangka yang tidak berasas, malah sanggup melakukan tindakan kejam dengan memalukan ibu mentuanya yang tua dan sakit di halayak ramai. Ini menunjukkan Puan Siti Aisyah mempunyai niat jahat dan tidak layak untuk mendapat hak penjagaan anak. Mendengar kata-kata yang tidak tahu malu itu, saya hanya mampu menggenggam tangan, tetapi Encik Hisham memberi isyarat agar saya bertenang. Kemudian, mereka memanggil saksi terpenting mereka, Puan Zainab. Dia masuk ke dalam mahkamah di atas kerusi roda. Berbeza dengan sikap angkuhnya yang biasa, dia kelihatan lemah dan menyedihkan. Jelas sekali dia telah dilatih oleh peguam Raslan. "Puan, sepanjang Puan tinggal bersama menantu Puan, Puan Siti Aisyah,
Boleh Puan ceritakan bagaimana layanan beliau terhadap Puan? Tanya Peguam Raslan dengan suara simpati. Puan Zainab mula tersesak-esak. Susah, Tuan Peguam. Dia dera saya, tak bagi saya makan, maki hamun saya. Pernah sekali dia tolak saya sampai jatuh. Dia kata saya ni beban, menyusahkan. Dia dengan mak dia berpakat nak halau saya dari rumah. Dia menangis dan merintih dengan sedih, menjadikan saya menantu paling derhaka dan kejam di dunia. Raslan di sebelahnya mengangguk-angguk, berpura-pura risau akan ibunya. Mereka melakonkan drama yang sempurna di hadapan mahkamah. Selepas keterangan Puan Zainab, mahkamah menjadi sunyi sepi. Semua mata tertumpu kepada saya. Pandangan simpati dan kutukan bercampur baur. Kini giliran peguam saya, Encik Hisham, untuk bangun. Tanpa tergesa-gesa, dia dengan tenang mengajukan satu soalan kepada Puan Zainab. Puan, adakah Puan yakin semua yang Puan katakan tadi adalah benar? Mestilah benar. Aku ni dah tua, tapi ingatan aku masih kuat, kata Puan Zainab dengan tegas. Baiklah, Encik Hisham berkata, lalu berpaling ke arah hakim, yang arif untuk membuktikan bahwa keterangan saksi adalah palsu sama sekali. Pihak kami ingin mengemukakan satu rakaman video. Skrin besar di dalam mahkamah dihidupkan. Video pertama adalah babak Puan Zainab menepis mangkuk bubur dan memaki hamun emak saya. Seterusnya, babak dia terjatuh sendiri dari kerusi roda, dan saya tergesa-gesa datang memapahnya. Kemudian, diikuti dengan banyak lagi video yang menunjukkan layanannya yang kasar terhadap saya dan emak. Wajah Puan Zainab berubah dari putih menjadi ungu. Dia tergagap-gagap. Tak betul. Dia dah edit video tuh. Dia perangkap aku. Peguam Raslan juga tergamam. Dia tidak menyangka kami mempunyai bukti yang begitu kukuh, tetapi ini bukan pukulan mautnya. Encik Hisham menyambung. Yang arif, perbuatan saksi ini bukanlah secara kebetulan. Beliau telah bertindak atas hasutan dan paksaan daripada anaknya sendiri, defendan Encik Raslan. Pihak kami ingin mengemukakan satu lagi rakaman audio. Rakaman audio pertengkaran Raslan dan ibunya dimainkan. Suara Raslan yang menjerit menyalahkan ibunya, dan kemudian kata-kata maut Puan Zainab kedengaran dengan jelas. Dulu, siapa yang tolong selesaikan hal si Suraya tuh? Kalau bukan sebab mak, kau dah lama masuk penjara. Seluruh mahkamah terkejut. Siapa Suraya? Apa yang telah terjadi? Hakim terpaksa mengetuk tukulnya untuk menenangkan keadaan. Raslan terduduk di kerusinya. Wajahnya tidak berdarah. Dia tahu semuanya telah berakhir. Drama mereka telah berakhir dengan penuh aib. Dan kini hanya kebenaran yang paling dahsyat menanti untuk didedahkan. Selepas rakaman audio itu dimainkan, suasana di dalam mahkamah menjadi berat. Semua pandangan tertumpu kepada Raslan dan Puan Zainab yang sedang menggigil dengan wajah sepucat mayat. Hakim, dengan riak wajah yang tegas, memandang tepat ke arah Raslan dan bertanya, "Defendan, siapakah Suraya yang disebut dalam rakaman audio itu? Dan apakah hubungan beliau dengan defendan?" Raslan hanya menunduk diam. Peluh dingin membasahi dahinya. Peguamnya tergesa-gesa bangun untuk coba menyelamatkan keadaan. Yang arif, itu hanyalah kata-kata yang disebut dalam keadaan marah dan tidak mempunyai sebarang kesan undang-undang. Perkara ini tidak relevan dengan kes perceraian hari ini. Tidak relevan? Peguam saya, Encik Hisham, memotong dengan tegas. Yang arif, pihak kami berpendapat ia sangat relevan. Ini kerana ia menunjukkan sifat sebenar defendan, seorang manusia yang sanggup melakukan apa sahaja tanpa rasa bersalah untuk mencapai matlamatnya. Encik Hisham mengangguk ke arah saya, memberi isyarat. Saya menarik nafas dalam-dalam, coba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Inilah saat penentu. Yang arif, suara Encik Hisham bergema di seluruh mahkamah. Wanita yang bernama Suraya itu, nama penuhnya Suraya binti Kamal, adalah istri pertama defendan Encik Raslan. Beliau dilaporkan meninggal dunia 5 tahun yang lalu akibat kejutan anafilaksis
Selepas menerima suntikan ubat, kematiannya disimpulkan sebagai satu kemalangan yang malang. Tetapi, adakah itu kebenarannya? Encik Hisam berhenti seketika untuk membina ketegangan. Hari ini kami membawa bukti terakhir. Bukti yang akan membongkar segala penipuan dan kejahatan defendan. Dengan izin yang arif, pihak kami ingin menayangkan satu lagi video. Hakim mengangguk. Skrin besar itu dihidupkan sekali lagi. Kali ini bukan lagi rakaman kehidupan di rumah, tetapi sebuah video CCTV yang kabur dengan tarikh dan masa 5 tahun lalu tertera di sudut skrin. Seluruh mahkamah menahan nafas. Video itu menunjukkan koridor hospital yang kosong pada waktu tengah malam. Pintu sebuah bilik kuat terbuka dan Raslan menyelinap masuk. 5 tahun lalu, dia kelihatan lebih muda, tetapi pandangannya sudah penuh dengan kelicikan. Dia memerhati sekeliling, kemudian mendekati katil tempat seorang wanita sedang tidur. Tidak syak lagi, itu adalah Suraya. Dia mengeluarkan sebatang picagari kecil dari poketnya dan dengan pantas menyuntik cecair di dalamnya ke dalam beg IV yang tergantung di sisi katil pesakit. Perbuatannya tegas dan dingin. Selepas selesai, dia beredar dengan tenang seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Video itu berhenti di situ. Tetapi kesunyian di dalam mahkamah lebih menakutkan daripada bunyi letupan. Semua orang tergamam. Puan Zainab memandang anaknya dengan pandangan kosong, sebelum rebah dan pengsan di atas kerusi rodanya. Raslan hancur sama sekali. Dia merenung skrin itu dengan bingung. Wajahnya Herod menahan terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa bukti jenayah yang disangkanya telah terkubur selama-lamanya akan ditayangkan di hadapan seluruh dunia. Tak, itu palsu. Semua itu palsu. Raslan tiba-tiba menjerit seperti orang gila. Dia bangun dan menuding ke arah saya. Ini kerja dia perangkap aku, dia nak bunuh aku, perempuan ini syaitan. Dia hilang akal dan coba meluru ke arah saya. Tetapi pengawal mahkamah segera menerkam dan menahannya. Jeritan dan makian gila, Raslan bergema di seluruh mahkamah. Perintah, bawa defendan keluar. Hakim mengetuk tukulnya dengan kuat. Raslan diseret keluar sambil terus meronta-ronta dan menjerit. Pementasannya, sebagai suami yang berjaya dan anak yang berbakti, berakhir dengan imej seorang pembunuh yang gila. Semua kebenaran telah terbongkar dan keadilan, walaupun lambat, akhirnya tiba. Selepas, Raslan diseret keluar dan Puan Zainab dibawa untuk rawatan kecemasan, perbicaraan ditangguhkan seketika sebelum disambung semula. Suasana masih berat dengan kebenaran dahsyat yang baru saja terbongkar, tetapi ketegangan telah sedikit reda. Peguam Raslan, dengan wajah pucat, tidak lagi dapat membuat sebarang hujah. Semua bukti terlalu jelas, sebarang kata-kata menjadi sia-sia. Hakim, selepas berbincang dengan panel, bangun dan membacakan penghakiman akhir. Suaranya yang tegas dan jelas bergema dalam kesunyian mutlak mahkamah. Setelah meneliti keseluruhan rekod case, bukti yang dikemukakan, dan semua prosiding sepanjang perbicaraan, mahkamah mendapati bahwa defendan, Raslan bin Rashid, telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang keluarga, termasuk penganiayaan mental terhadap plaintiff, Siti Aisyah binti Ahmad, dan pengabaian tanggung jawab terhadap ibu kandungnya, Puan Zainab binti Kasim. Perbuatan ini telah menyebabkan kecederaan emosi dan mental yang mendalam kepada plaintiff dan menjadi punca utama keruntuhan rumah tangga ini. Hakim berhenti seketika dan memandang tepat ke arah saya. Mahkamah dengan ini meluluskan permohonan fasah oleh plaintiff, Siti Aisyah. Perkawinan antara Siti Aisyah dan Raslan adalah dengan ini dibubarkan secara rasmi mulai hari ini. Mendengar kata-kata itu, saya menghela nafas lega. Akhirnya, saya bebas. Hakim menyambung, berkenaan hak penjagaan anak, dengan mengambil kira masalah moral dan perlakuan tidak wajar defendan, Raslan, mahkamah mendapati beliau tidak layak dan tidak mempunyai syarat untuk membesarkan anak. Oleh itu, mahkamah memutuskan hak penjagaan anak, Denis bin Raslan, diberikan sepenuhnya kepada plaintiff, Siti Aisyah, sehingga anak mencapai umur 18 tahun. Defendan, Raslan,
diwajibkan membayar nafkah anak setiap bulan mengikut undang-undang. Air mata saya mengalir, tetapi kali ini air mata kegembiraan. Saya dapat menjaga anak saya di sisi saya. Berkenaan harta sepencarian, dengan mengambil kira kesalahan besar defendan, Razlan, semasa perkawinan dan sumbangan plaintiff, Siti Aisyah, dalam pemerolehan dan penjagaan harta, Mahkamah memutuskan pembahagian seperti berikut. Plaintiff, Siti Aisyah, akan menerima 70% daripada jumlah nilai harta sepencarian, termasuk pemilikan penuh ke atas rumah kediaman sekarang dan simpanan yang setara. Defendan, Razlan, akan menerima baki 30%. Tambahan pula, defendan, Razlan, bertanggung jawab untuk membayar pampasan muta'ah sebanyak 500.000 kepada plaintiff, Siti Aisyah. Saya dan emak saling berpandangan, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan kami. Kami bukan sahaja menang, tetapi menang dengan cemerlang. Keadilan berpihak kepada kami. Akhir sekali, hakim membuat keputusan yang paling penting dan dinanti-nantikan oleh semua, berkenaan fakta baharu yang timbul semasa perbicaraan, yaitu keadaan yang berkaitan dengan kematian istri pertama defendan, Puan Suraya binti Kamal. Mahkamah mendapati kes ini mempunyai unsur-unsur jenayah berat yang serius. Oleh itu, Mahkamah memutuskan untuk menyerahkan semua bahan bukti yang berkaitan, termasuk rekaman audio dan video CCTV, kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk siasatan lanjut ke atas defendan, Razlan bin Rashid, atas tuduhan membunuh, dan ke atas ibunya, Puan Zainab binti Kasim, atas tuduhan bersubahat menyembunyikan jenayah. Keputusan ini berkuat kuasa serta-merta. Tukul hakim diketuk, menamatkan perbicaraan yang penuh drama itu. Saya telah menang. Saya telah mendapatkan kembali kebebasan, maruah, anak, dan semua yang menjadi hak saya. Dan Razlan bukan sahaja kehilangan segalanya, malah akan menghadapi pengadilan undang-undang atas jenayah dahsyat yang telah dilakukannya. Apabila pintu mahkamah tertutup, satu lembaran baru yang lebih cerah dalam hidup saya terbuka. Keluar dari mahkamah. Langit Kuala Lumpur pada hari itu luar biasa cerah dan biru. Cahaya matahari keemasan yang memancar jatuh ke atas bahu saya terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan. Saya menarik nafas dalam-dalam, merasai udara kebebasan. Peperangan telah berakhir. Mimpi ngeri selama 7 tahun akhirnya lenyap. Emak menggenggam tangan saya dengan erat. Matanya bersinar dengan kegembiraan. "Mak dah cakap kan, Nak? Keadilan sentiasa berpihak pada orang yang benar, kita dah menang. Kami tidak terus pulang. Sebaliknya, kami singgah di sebuah restoran yang tenang untuk meraihkannya. Ia adalah hidangan paling lazat yang saya nikmati dalam beberapa tahun. Tiada lagi beban, tiada lagi kebimbangan. Hanya kami berdua dan kebahagiaan kebebasan." Berita dari mahkamah tersebar dengan pantas. Media sekali lagi menjadi gempar. Kali ini, Razlan bukan lagi suami sampah, tetapi pembunuh berdarah sejuk. Apabila jenayahnya terbongkar, kemarahan orang ramai semakin meluap-luap. Syarikat lamanya segera mengeluarkan kenyataan rasmi memecatnya, menegaskan bahwa mereka tidak akan bertolak ansur dengan sebarang perbuatan yang melanggar undang-undang dan moral. Semua pintu seolah-olah tertutup untuk Razlan. Sementara itu, satu perkara lain yang tidak dijangka berlaku. Puan Zainab, selepas sedar di hospital dan mendengar keputusan mahkamah, serta mengetahui bahwa dia juga boleh didakwa karena bersubahat, telah melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa. Untuk menyelamatkan dirinya, dia secara sukarela menghubungi polis dan memberikan kenyataan bersumpah yang menuduh anak kandungnya sendiri atas kematian Suraya. Dia menceritakan segalanya. Bagaimana dia membantu Razlan mereka alibi dan membersihkan tempat kejadian. Dia melakukan semuanya dengan harapan mendapat belas kasihan undang-undang. Kasih suci seorang ibu hancur berkecai karena keegoisan dan ketakutan seketika. Mendengar berita itu,
Saya hanya mampu tersenyum sinis. Karma. Raslan telah menerima tikaman terakhir daripada orang yang paling dipercayai dan disokongnya, orang yang bersubahat dalam jenayahnya. Ibunya sendiri. Mungkin itulah hukuman yang paling pahit baginya. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke rutin harian saya. Rakan-rakan sekerja di lapangan terbang memandang saya dengan pandangan yang berbeza. Ada rasa ingin tahu, ada rasa simpati, tetapi yang paling banyak adalah rasa hormat. Kak Fatimah berlari datang dan memeluk saya dengan erat. "Aisyah, kau memang hebat. Akak bangga dengan kau. Kita perempuan memang kena kuat macam nih." Saya tersenyum. Saya bukan lagi Siti Aisyah yang lemah dan patuh seperti dahulu. Saya telah melalui transformasi. Ribut yang dahsyat itu tidak menumbangkan saya. Sebaliknya, ia menjadikan saya lebih kuat dan tabah. Saya bersedia untuk memulakan hidup baru. Kehidupan yang hanya ada saya, anak saya, dan hari-hari tenang yang menanti di hadapan. Kehidupan tanpa Raslan dan Puan Zainab terasa luar biasa tenang. Tiada lagi suasana tegang dan menyesahkan di rumah. Tiada lagi kata-kata sindiran dan cemuhan. Sebaliknya, gelak tawar yang Danish dan waktu makan mesra kami berdua mengisi ruang itu. Saya meluangkan lebih banyak masa dengan anak saya. Saya membawanya ke taman, membacakan buku cerita setiap malam. Melihat anak saya tidur dengan senyuman di bibir, saya tahu semua pengorbanan dan perjuangan saya berbaloi. Di tempat kerja, selepas semua kekecohan reda, pihak pengurusan mula melihat kembali kebolehan dan dedikasi saya. Mereka menghargai profesionalisme dan ketenangan yang saya tunjukkan walaupun di tengah-tengah badai. Beberapa bulan selepas perbicaraan, satu peluang yang tidak dijangka datang. Jawatan Ketua Jabatan Perkhidmatan Darat dikosongkan, dan saya dicalonkan sebagai pengganti. Berkat pengalaman bertahun-tahun dan prestasi cemerlang kebelakangan ini, saya secara rasmi dilantik. Dari seorang kaki tangan biasa, saya kini menjadi seorang pengurus. Ini bukan sekadar kenaikan pangkat, tetapi satu pengiktirafan dan pengesahan terhadap nilai diri saya yang telah lama hilang. Hidup saya perlahan-lahan memasuki landasan yang baru, stabil, dan cerah. Saya menyangka saya akan hidup begini sahaja, mencurahkan segala kasih sayang kepada anak saya dan menjaga emak saya yang semakin tua. Saya tidak lagi percaya pada cinta dan tidak berani membuka hati kepada mana-mana lelaki. Luka yang ditinggalkan oleh Raslan terlalu dalam. Tetapi, hidup sentiasa ada selekoh yang tidak dijangka. Saya bertemu dengan Encik Farhan dalam satu mesyuarat antara jabatan di lapangan terbang. Dia adalah ketua pasukan keselamatan, seorang lelaki berusia pertengahan 30, tinggi, tegap, dan berwajah baik. Apa yang paling menarik perhatian saya ialah senyumannya yang mesra dan pandangan matanya yang jujur. Semasa mesyuarat, apabila saya membentangkan beberapa masalah dalam proses kerjasama, beberapa orang menunjukkan riak wajah tidak selesa, tetapi Encik Farhan mendengar dengan penuh perhatian. Dia bukan sahaja bersetuju dengan cadangan saya, malah memberikan penyelesaian yang sangat munasabah dari sudut pandangan keselamatan. Cara bicaranya yang tenang, hormat, dan membina serta-merta membuatkan saya berasa selesa. Selepas mesyuarat, dia yang pertama datang menegur saya. "Assalamualaikum, Puan Aisyah. Saya Farhan. Pembentangan tadi sangat bagus." "Waalaikumsalam. Terima kasih." Saya tersenyum sedikit malu. Pandangan Encik tadi pun banyak membantu. Kami berbual seketika tentang kerja. Saya dapati Encik Farhan seorang yang sangat bijak, bertimbang rasa, dan bertanggung jawab. Berbeza dengan Raslan yang nampak hebat di luar tetapi kosong di dalam, Encik Farhan memancarkan aura kestabilan yang boleh dipercayai. Sejak hari itu, kami kadang-kadang terserempak di lapangan terbang. Setiap kali bertemu, dia akan tersenyum mesra dan memberi salam. Kadang-kadang, dia akan menghulurkan secawan kopi panas sambil berkata, nampak penat. "Minumlah." Perhatiannya yang tidak berlebihan, tetapi teliti itu menghangatkan hati saya. Hubungan kami berkembang secara semula jadi dan perlahan. Dia tidak pernah bertanya tentang masa lalu saya. Saya yakin dia pasti pernah mendengar kisah saya yang tular itu,
Tetapi dia hanya diam di sisi, mendengar saya bercerita tentang kerja dan anak saya. Dia pula bercerita tentang pasukannya, tentang hobinya membaca dan menanam pokok. Pada suatu petang, semasa minum teh bersama selepas kerja, saya memberanikan diri bertanya kepadanya, "Encik tak ingin tahu ke pasal kisah silam saya?" Encik Farhan memandang saya. Pandangannya masih tetap mesra. Bagi saya, masa lalu seseorang tak menentukan siapa dia sekarang. Siti Aisyah yang saya nampak adalah seorang wanita yang kuat, seorang ibu yang hebat, dan seorang pengurus yang cekap. Bagi saya, itu sudah cukup. Kata-katanya membuatkan hati saya tersentuh. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya berasa benar-benar dihargai dan dihormati. Pucuk kecil kepercayaan dan harapan mula tumbuh di hati saya yang telah lama tandus. Saya menyangka hari-hari selepas ini akan sentiasa cerah, tetapi awan mendung yang tidak dijangka kembali berarak. Emak saya, tulang belakang saya yang sentiasa teguh, kebelakangan ini sering batuk dan berat badannya susut secara mendadak. Pada mulanya, kami berdua hanya menganggap ia disebabkan perubahan cuaca dan usia. Tetapi apabila simptomnya tidak reda, saya membawa emak untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Saat memegang laporan keputusan di tangan, saya terasa bumi di bawah tapak kaki saya runtuh. Emak didiagnosis mengidap kanker paru-paru peringkat awal. Penyakit dahsyat yang selama ini hanya saya dengar dalam drama kini menimpa insan yang paling saya sayangi. Saya hampir terduduk di koridor hospital. Ketakutan akan kehilangan emak berkali-kali ganda lebih sakit daripada kesakitan dikhianati. Tetapi, emak pula yang paling tenang. Dia memegang tangan saya dan berkata dengan suara yang masih teguh, "Baru peringkat awal. Apa nak takut? Perubatan sekarang kan dah canggih. Bukan hukuman mati pun. Mak nak tengok anak mak ni bahagia? Nak tengok Danish besar? Kahwin." Sikap optimis emak membangkitkan semangat saya. Saya mengesat air mata dan berjanji pada diri untuk menjadi kuat. Dahulu emak berjuang untuk saya. Kini giliran saya untuk berjuang demi emak. Saya segera mengambil cuti, menguruskan semua kerja, agar dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada penjagaan emak. Saya mencari dokter terbaik, mengkaji rawatan terkini. Saya memasak makanan berkhasiat untuk emak, dan setiap hari menemaninya berjalan-jalan untuk menceriakannya. Semasa menemani emak di hospital, Encik Farhan datang melawat hampir setiap hari. Dia tidak banyak memberi kata-kata pujukan yang kosong. Dia hanya diam-diam membawa sebotol teh bunga kekua yang suam, beberapa buah buku yang bagus, atau sekadar duduk bermain catur dengan emak. Dia juga sangat pandai memujuk Danish, memberitahu anak saya bahwa nenek hanya sedikit penat dan akan sihat tidak lama lagi. Kehadirannya yang senyap tetapi teguh itu memberi kekuatan yang besar kepada kami bertiga. Pada suatu petang, ketika hanya berdua dengan emak di dalam wad, emak tiba-tiba memegang tangan saya dan menceritakan sesuatu yang tidak pernah saya dengar sebelum ini. "Kau tahu tak kenapa mak begitu bertegas nak tolong kau masa kau susah sebab Raslan dulu?" Saya menggelengkan kepala. Emak memandang keluar tingkap, pandangannya jauh. "Sebab mata nak kau ulang kesilapan, mak. Ayah kau dulu pun seorang pengkhianat." Saya terkejut. Ayah meninggal dunia semasa saya masih sangat kecil. Dalam ingatan saya, ayah seorang yang baik, penyayang kepada istri dan anak. Emak tersenyum sedih. "Itu ime yang mak nak kau ingat tentang ayah. Tapi hakikatnya, dia juga curang dan menyakiti hati mak. Masa tuh, mak pun macam kau, hampir putus asa. Tapi sebab kau, mak tak jadi. Mak pilih untuk diam dan bersabar. Sebab nak bagi kau keluarga yang sempurna. Tapi mak silap. Kesabaran mak tak bawa kebahagiaan. Ia hanya buat mak hidup dalam penderitaan dan tak mampu halang orang yang nak pergi. Mak hidup dalam keadaan lemah dan patuh seumur hidup. Sebab tu bila benda ni jadi pada kau, mak bertekad, anak aku tak boleh ulang kesilapan yang sama, kau kena hidup berbeza dari mak, kau kena jadi kuat dan tuntut kebahagiaan dan maruah kau sendiri." Mendengar kata-kata emak, air mata saya kembali tumpah. Saya memeluk emak dengan erat
Di sebalik image-nya yang tajam dan tegas, tersembunyi masa lalu yang penuh dengan kesakitan dan pengorbanan. Dia telah mengubah penderitaannya menjadi kekuatan untuk melindungi anaknya. Saya berasa kasihan dan semakin hormat kepadanya. "Mak, jangan risau," kata saya tersesak-esak. "Aisyah janji akan hidup bahagia. Untuk Mak juga. Mak kena sihat. Mesti sihat ya, Mak." Emak tersenyum sambil mengusap kepala saya. "Ya, anakku, Mak tahu, Mak takkan tewas dengan dugaan macam ni. Dugaan ini tidak menewaskan saya. Sebaliknya, ia menyadarkan saya tentang nilai keluarga dan cinta. Dan ia menyadarkan saya bahwa dalam saat yang paling gelap sekalipun, akan ada tangan yang menghulur untuk membangkitkan saya. Tangan emak dan tangan mesra Encik Farhan. Selepas rawatan yang intensif, kesehatan emak menunjukkan peningkatan yang ketara. Dokter berkata, tindak balas rawatan sangat berkesan berkat pengesanan awal dan semangat positif pesakit. Emak dibenarkan pulang untuk berehat sementara menunggu pembedahan, dan kehidupan kami kembali tenang. Tetapi, pokok mau bergoyang. Angin tidak berhenti bertiup. Pada suatu petang hujung minggu, ketika Encik Farhan datang ke rumah kami meluangkan masa bersama, tiba-tiba loceng pintu berbunyi dengan kuat. Saya pergi membuka pintu dan terus kaku. Raslan, dia kelihatan jauh lebih tidak terurus dan menyedihkan berbanding kali terakhir saya melihatnya di mahkamah. Badannya kurus kering, jambangnya tidak terurus, dan bau arak yang kuat menusuk hidung. Dia memandang saya dengan mata merah yang penuh dendam. "Aku nak jumpa Denish. Bagi aku jumpa anak aku." Dia menjerit sambil coba merempuh masuk ke dalam rumah. Saya tergesa-gesa menghalang. "Pergi dari sini. Mahkamah dah larang awak dekat dengan kami." "Larang apa? Dia anak aku. Aku ada hak nak jumpa dia." Razlan menolak saya. Ketika itu, Encik Farhan keluar dari dalam dan berdiri di hadapan saya. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya berdiri teguh dengan badannya yang sasa menjadi perisai. Melihat Encik Farhan, cemburu dan kemarahan Razlan kembali membuak. "Kau siapa?" "Oh kaulah jantan yang rampas bini dengan anak aku kan?" Dia meluru seperti orang gila untuk menumbuk Encik Farhan. Tetapi Encik Farhan, dengan kepakaran sebagai anggota keselamatan, mudah sahaja mengelak dan dengan pantas menundukkan Razlan. "Encik Razlan, Encik mabuk." "Sila balik." Suara Encik Farhan masih tenang tetapi tegas. "Jangan paksa saya ambil tindakan keras." Mendengar bunyi bising, Denish berlari keluar dari biliknya. Melihat keadaan Razlan yang menakutkan, anak itu menjerit ketakutan dan memeluk kaki Encik Farhan. "Ayah Farhan, takut! Suruh Pacik tuh pergi!" Tindakan anaknya itu bagai pisau terakhir yang menusuk jantung Razlan. Dia tergama melihat anaknya sendiri mencari perlindungan daripada lelaki lain. Sifat agresifnya hilang, digantikan dengan riak wajah yang penuh kekalahan dan kesakitan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berpusing dan berjalan terhuyung-hayang pergi. Bayangnya kelihatan panjang di bawah cahaya lampu jalan yang suram. Selepas Razlan pergi, Encik Farhan berpaling dan memujuk Denish. Dia mendukung anak itu, mengesat air matanya, dan menceritakan kisah lucu untuk membuatnya lupa akan ketakutannya. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa hangat. Malam itu, selepas emak dan Denish tidur, saya dan Encik Farhan duduk di ruang tamu. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah melindungi kami. Encik Farhan memandang saya, pandangannya lebih lembut dan serius daripada biasa. "Aisyah," katanya, "saya tak nak jadi orang yang hanya melindungi awak pada saat-saat macam ni. Saya nak ada di sisi awak dan Denish setiap hari untuk menjaga dan melindungi awak berdua." Dia melutut dengan sebelah kaki dan mengeluarkan sebuah kotak baldu kecil dari poketnya. Apabila kotak itu dibuka, di dalamnya terdapat sebentuk cincin perak yang ringkas tetapi cantik. "Siti Aisyah, sudikah awak berkahwin dengan saya?" Saya terdiam kaku. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini air mata terkejut dan bahagia. Saya janda, ada anak.
Encik betul-betul tak kisah? Saya bertanya tergagap-gagap. Encik Farhan bangun dan memegang tangan saya. Saya tak kisah. Saya cintakan awak, Aisyah. Termasuk masa lalu dan luka awak. Saya sayangkan Deniz macam anak saya sendiri. Saya takkan paksa awak lupakan masa lalu. Cuma izinkan saya untuk berjalan bersama awak ke masa depan. Kalau awak risau, kita boleh buat perjanjian praperkawinan. Saya tak perlukan apa-apa daripada awak. Saya cuma perlukan awak dan Deniz. Kata-katanya yang tulus itu meruntuhkan semua tembok dan ketakutan di hati saya. Saya telah menemui seorang lelaki yang benar-benar mencintai dan menghormati saya. Dengan air mata kebahagiaan, saya mengangguk. Ya, saya sudi. Encik Farhan tersenyum dengan senyuman yang paling mesra di dunia. Dia dengan lembut menyarungkan cincin itu ke jari saya. Ia padan dengan sempurna. Majelis pernikahan saya dan Encik Farhan tidak lagi langgemilang. Ia adalah satu majelis akad nikah yang kecil tetapi meriah. Diadakan di sebuah restoran di tepi Tasik dengan restu emak, Deniz, dan rakan-rakan, serta teman sekerja yang paling rapat. Saya memakai sepasang baju kurung moden berwarna putih yang ringkas dan solekan yang nipis, tetapi saya tahu saya tidak pernah kelihatan secantik dan seberseri ini. Senyuman saya bukan lagi senyuman paksa, tetapi kebahagiaan yang tulus dari hati. Encik Farhan berdiri di sisi saya, tidak melepaskan tangan saya. Dia segak memakai baju Melayu, kelihatan kacak dan tegap. Deniz, yang memakai sepasang baju Melayu kecil yang sedondon, berlari ke sana kemari, tidak henti-henti memanggil ayah Farhan. Anak itu telah menerimanya sepenuhnya, menganggapnya seperti ayah kandung. Emak duduk di barisan hadapan, tersenyum bangga. Matanya penuh dengan kegembiraan dan kepuasan. Kehidupan perkawinan kami berjalan dengan tenang dan manis. Encik Farhan adalah seorang suami dan ayah yang hebat. Dia sentiasa pulang kerja tepat pada masanya, membantu membuat kerja rumah, dan mengajar Deniz membuat kerja sekolah. Dia tidak pernah lupa tarikh-tarikh penting dan sentiasa menyediakan kejutan kecil untuk saya. Dia menghormati kerjaya saya, sentiasa menjadi pendengar yang baik dan memberi nasihat yang tulus. Bersamanya, saya merasakan ketenangan dan keselamatan yang mutlak. Deniz semakin hari semakin manja dengan ayah Farhan. Setiap malam, mereka berdua akan membaca buku bersama-sama sambil ketawa. Encik Farhan mengajarnya bermain bola, membaiki mainan yang rosak. Dia mengisi kekosongan kasih sayang, seorang bapa yang tidak pernah dirasai oleh anak itu sebelum ini. Sementara keluarga kecil kami dilimpahi kebahagiaan, berita tentang Raslan dan Puan Zainab sesekali kedengaran. Raslan, selepas didakwa, hancur sama sekali. Dia hidup sebagai seorang pemabuk, tanpa pekerjaan, dan merempat. Uang yang tinggal selepas pembahagian harta sepencarian habis dibelanjakan untuk arak. Puan Zainab pula, selepas menerima hukuman yang setimpal karena bersubahat, mendapati dirinya tiada tempat untuk dituju selepas dibebaskan. Anak kesayangannya, Raslan, telah meninggalkannya di sebuah rumah jagaan orang tua yang usang dan tidak pernah sekalipun datang melawat. Dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian dan kesakitan, mungkin sentiasa menyesali perbuatannya. Mendengar kisah mereka, tiada lagi rasa puas di hati saya. Sebaliknya, saya berasa luar biasa tenang. Saya sadar bahwa kebencian itu umpama racun yang kita minum sendiri, sambil berharap orang lain yang mati. Ia hanya akan membuat diri kita semakin letih dan menderita. Apabila saya belajar untuk melepaskan masa lalu dan memaafkan orang yang telah menyakiti saya, barulah saya menemui ketenangan jiwa. Kebahagiaan bukan datang dari membalas dendam, tetapi dari membina kehidupan baru yang lebih baik. Pembedahan emak berjalan dengan jayanya. Tumor itu berjaya dibuang sepenuhnya. Berkat semangat yang positif dan penjagaan rapi keluarga, emak pulih dengan sangat cepat. Beberapa bulan kemudian, dia sudah hampir boleh berjalan dan menjalani kehidupan seperti biasa. Melihat emak bermain dengan gembira bersama cucunya di taman kecil yang diusahakan oleh Encik Farhan, saya merasakan tiada apa lagi yang saya inginkan. Pada suatu petang yang cerah, keluarga kami berjalan-jalan di taman.
Encik Farhan memegang tangan saya dengan sebelah tangan, manakala sebelah lagi mendukung Denis di atas bahunya. Gelak tawa riang anak itu berpadu dengan bunyi angin dan desiran daun, mencipta satu simfoni yang damai. "Terima kasih," saya berbisik kepada Encik Farhan. "Terima kasih untuk apa?" dia bertanya sambil tersenyum. "Untuk segalanya. Sebab datang dalam hidup saya, sebab cintakan saya, dan sebab berikan kami sebuah keluarga yang sebenar." Encik Farhan berhenti dan berpaling kepada saya, matanya penuh dengan cinta. "Tidak, saya yang patut berterima kasih pada awak. Terima kasih sebab beri saya peluang untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah. Awak dan Denis adalah hadiah paling berharga dalam hidup saya." Dia menunduk dan memberikan satu ciuman yang lembut tetapi hangat di bibir saya. Di atas bahunya, Denis menjerit kegirangan. Di belakang kami, Emak tersenyum puas. Hidup saya telah melalui badai yang dahsyat, dan saya pernah menyangka saya tidak akan mampu untuk bangkit semula. Tetapi selepas hujan, langit menjadi cerah, dan selepas badai, pelangi muncul dengan indahnya. Saya telah menemui pelabuhan ketenangan dalam hidup saya, sebuah keluarga yang penuh dengan cinta dan tawa. Saya telah menjadi seorang wanita yang yakin, kuat, tahu menyayangi diri sendiri, dan bersedia untuk menerima segala kebaikan yang menanti di hadapan. Masa depan saya kini terbuka luas dan dipenuhi dengan cahaya matahari.